Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Zailani bin Muhammad Yusof selaku pensyarah bagi program SGDV 2053 Agama dalam Pendidikan Moden. Saya, Brian Bolden, anak muda bernombor matriks 291676, akan membentangkan tentang latar belakang, konsep dan isu serta masalah yang berlaku di dalam agama Kristian. Untuk memulakan perbentangan ini, saya akan mentakrifkan tentang apa itu agama. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerima ajaran perintahnya. Seperti yang kita tahu, agama di Malaysia mempunyai 4 agama utama, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha. Agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di negara kita. Bagi populasi agama di dunia, agama Kristian adalah merupakan agama yang mempunyai penganut teramai di dunia. Di sini saya sertakan dua gambar rajah yang menunjukkan komposisi agama di Malaysia pada tahun 2018 dan komposisi agama di dunia pada tahun 2022. Saya akan menerangkan tentang agama Kristian. Agama Kristian adalah merupakan agama samawi yang sebaris dengan agama Islam dan agama Yahudi. Penggunaan perkataan Kristian adalah berasal daripada perkataan Yunani, iaitu Christos, yang mana memberi erti yang diurapi. Dan agama ini turut dikenali sebagai agama Al-Masih. Agama ini adalah bersifat monotheism, yang mana percaya Tuhan adalah satu, dan agama ini berasal daripada Jerusalem. Agama ini adalah berlandaskan ajaran dan kehidupan Yesus Kristus, menggunakan Bible dan Alkitab sebagai kitab utama agama Kristian. Dan agama Kristian ini mempunyai 3 mazhab utama, iaitu mazhab Katolik Rom, mazhab Ortodoks dan mazhab Protestan. Selepas itu saya akan menceritakan sedikit latar belakang tentang Yesus. Yesus dilahirkan di Bethlehem oleh seorang wanita perawan yang bernama Maria. Berita kelahiran Yesus ini telah pun diketahui oleh Maria setelah dia telah diberitahu oleh malaikat Jibril ataupun Gabriel tentang kelahiran Yesus, dan dia perlu memberi nama Yesus kepada bayi yang bakal dilahirkan. Yesus membesar di Nazaret dan bekerja sebagai tukang kayu, dan kemudian dibaptiskan pada usia yang ke-30 oleh Yohanes. Yesus mempunyai mukjizat ataupun kesaktian untuk menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada orang ramai hanya menggunakan beberapa keping roti dan beberapa ekor ikan yang kecil, dan boleh berjalan di atas air. Yesus dianggap sebagai anak Allah dan akan menjadi penebus dosa serta juru selamat kepada umat Kristian. Kehidupannya Yesus ini berakhir apabila dia telah dihukum dengan cara disalib oleh Pontius Pilatus kerana Yesus telah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Mengikut kitab suci, selepas 3 hari Yesus wafat, Yesus telah dinaikkan ke syurga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Konsep ajaran agama Kristian adalah mereka mempercayai Tuhan adalah satu. Mereka turut percaya bahawa Yesus adalah anak Allah dan sebagai juru selamat kepada umat Kristian. Umat Kristian turut percaya akan konsep dia tunggal, di mana Tuhan ini boleh disimbolkan sebagai 3, iaitu sebagai Tuhan Bapa, Anak atau Putera, dan Roh Kudus. Mereka turut percaya pembaptisan sebagai penghapusan dosa. Mereka turut percaya akan kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru. Agama Kristian menggunakan 4 Injil utama yang dikarang oleh Matius ataupun Matthew, Yohanes, Lukas dan Markus ataupun Mark. Dan sebagai umat Kristian Katolik, kami juga mempercayai akan 10 perintah Allah Katolik yang akan dibentangkan pada slide yang seterusnya. Di sini saya ingin mengkongsikan tentang 10 perintah Allah Katolik. Yang pertama, sebagai umat Katolik, kita hanya perlu menyembah Tuhan yang satu,
dan tidak menyembah berhala. Yang kedua, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan cara yang tidak hormat. Yang ketiga, kita perlu mengkuduskan hari Tuhan, di mana kita perlu memberhentikan sebarang pekerjaan kita pada setiap hari ketujuh setiap minggu, di mana kita perlu pergi ke gereja untuk mengkuduskan hari Tuhan. Yang keempat, kita perlu menghormati ibu bapa. Seterusnya, kita tidak ditegah untuk membunuh dan berzina serta mencuri. Seterusnya, kita perlu mengelakkan saling bersaksi dusta lah antara satu sama lain. Yang kesembilan, kita perlu mengelakkan daripada tertarik ataupun mempunyai pasangan daripada sesama sejenis. Dan yang ke-10, kita tidak ditegah untuk memiliki harta dengan cara yang tidak adil, seperti merampas harta orang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan isu dan masalah di dalam agama Kristian. Isu yang pertama yang saya ambil adalah kewujudan ajaran sesat agama Kristian, iaitu Mother of God. Ajaran ini berasal daripada Korea Selatan dan ditubuhkan oleh An San Hong pada 1964. Mazhab ini adalah hasil pecahan daripada mazhab Seventh-day Adventist, iaitu salah satu mazhab daripada aliran Protestan. Yang menunjukkan agama ini adalah sesat, di mana mereka mempercayai Tuhan adalah dua, iaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mereka turut mempertikaikan Maria yang tidak turut diangkat ke syurga, kerana bagi mereka Maria adalah Tuhan Ibu kerana telah melahirkan anak Tuhan, iaitu Yesus Kristus. Pengasas kepada gereja tersebut turut pernah mengeluarkan kenyataan kontroversi, yang mana beliau telah mengaku sebagai anak Tuhan dan menjadikan isterinya Zhang Giljah sebagai Tuhan Ibu, dan perkara ini menimbulkan ketidaksenangan terhadap agensi gereja di Korea Selatan pada ketika itu. Masalah dan isu dalam agama Kristian seterusnya melibatkan Apollo Quibolo dan fahaman gereja sesat, The Kingdom of Jesus Christ. Fahaman gereja ini adalah berasal daripada Filipina, yang mana Apollo sendiri telah mengakui dirinya sebagai anak Tuhan. Apollo turut mengaku dirinya sebagai pemilik dunia dan sebagai seorang manusia yang bebas dan dikecualikan daripada noda dosa. Dalam erti mudah, seorang manusia yang suci. Apollo turut menubuhkan markas beliau di Davao City, Filipina, dan menamakan tempat tersebut sebagai New Jerusalem. Sebenarnya Apollo ini adalah merupakan di dalam senarai tangkap oleh agensi FBI, di mana beliau telah terlibat di dalam aktiviti jenayah, pemerdagangan manusia, penipuan dan pengubahan wang haram. Isu yang seterusnya adalah isu perhambaan seks oleh paderi terhadap biarawati. Perkara ini didedahkan oleh Pope Francis, di mana terdapat sesetengah paderi yang tidak bertanggungjawab yang telah menjadikan biarawati sebagai hamba seks. Perkara ini menjadi teruk, di mana biarawati yang telah mengandung dipaksa untuk menggugurkan kandungan, dan perkara ini amatlah ditegah di dalam ajaran agama Kristian. Mengikut Pope Francis juga, beliau telah bertegas untuk menggantung tugas kepada paderi, uskup dan biarawati yang terlibat. Organisasi biarawati gereja sedunia juga menolak budaya berdiam diri yang oleh pihak biarawati yang telah menjadi mangsa. Mereka ingin biarawati berkongsi dan melaporkan segala aktiviti penderaan seksual yang dilakukan oleh pihak paderi terhadap golongan biarawati. Isu yang seterusnya adalah isu di mana agama dipergunakan untuk mendapatkan duit segera. Perkara ini berlaku di Afrika Selatan, di mana terdapat seorang pastor yang bernama MS Budeli telah menjadikan agama sebagai medium untuk mendapatkan wang, di mana beliau telah menawarkan perkhidmatan yang mengarutlah di dalam agama Kristian, seperti memenangi permainan perjudian dalam talian, iaitu Aviator Game, dan turut membatalkan hutang dan menawarkan khidmat untuk berjumpa dengan Tuhan.
dengan mengenakan kadar bayaran yang tinggi. Akibat peristiwa ini, dia akan mencemarkan nama baik dan maruah agama Kristian, di mana orang ramai akan menganggapan bahawa agama Kristian adalah mengarut dan sebagai bahan jenaka. Isu yang terakhir yang ingin saya kongsikan adalah masalah keruntuhan moral dan sosial di dalam agama Kristian. Ini dapat dibuktikan dengan terdapat beberapa gereja di Eropah yang menyokong akan gerakan LGBT, di mana mereka telah membenarkan perkahwinan sesama sejenis, dan terdapat juga paderi yang memberkati perkahwinan sejenis ini. Perkara ini sebenarnya telah melanggar hukum agama Kristian yang bercanggah dengan 10 perintah Allah yang ke-9, yang mana Tuhan tidak membenarkan umatnya untuk menyukai pasangan daripada sesama sejenis. Seterusnya, kelahiran golongan liberal turut menjadikan pencetus runtuhnya moral di dalam agama Kristian, di mana mereka menormalisasikan perbuatan berzina, mencuri dan membunuh di dalam kegiatan kehidupan seharian mereka. Untuk mengkonklusikan topik pembincangan pada hari ini, kita dapat tahu yang agama merupakan panduan hidup kepada seseorang individu. Seterusnya, agama mendorong kepada pelakuan yang baik dan inginkan umatnya menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik dan kejahatan. Seterusnya, agama merupakan media penyatuan masyarakat, di mana kebanyakan agama di dunia mengajak umatnya untuk saling hidup sebagai satu masyarakat yang harmoni. Seterusnya, dengan fahaman agama yang jelas, umat akan mempunyai gambaran yang jelas tentang perjalanan hidup sebagai umat sesebuah agama. Yang kelima, setiap umat agama hendaklah sentiasa berpegang teguh kepada akidah yang benar untuk mengelakkan diri mereka daripada terpengaruh dan termasuk dengan akidah yang sesat. Sekian, itu saja pembincangan saya pada hari ini. Terima kasih.